Dah nampak tak dekat ni? Nota. Ada naik skrin. Okey, baik. Kita akan mula terus ya. Kita akan start terus. Okey, yang pertama ni saya tengok dah nota ni loh. Nota dalam buku latihan qawaid tu. Muka surat fi safhah salasa, muka surat 3. Ada dalam buku nota tu. Muka surat 3 tu ada. Saya akan bagi penerangan ringkas saja. Lepas tu kita cuba buat latihan dia tengok. Okey, nampak mana? Nampak? Al-Mushtaqat ni. Nampak. Nampak? Okey, tayyib. Ahsan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'al huda summa amma ba'd. الموضوع اليوم سنراجع عن المشتقات إن شاء الله. الباب الأول المشتقات. طيب, ni dalam buku latihan yang warna putih tu ada pada muka surat 3. Dalam tu nota ada panjang sikit. Boleh untuk kita tengok, nak tambah kita punya kefahaman. InsyaAllah kita akan hari ni kita akan cuba untuk buat ulang kaji 5 tajuk hari ni. Jadi minggu depan pun 5 tajuk, minggu sekali pun 5 tajuk insyaAllah. Dalam cuti ni kita akan habiskan semua tajuk qawaid kita tu. Jadi kamu boleh jawab faham dan insyaAllah boleh jawab untuk madah an-nahwu was-sarf yang merangkumi 100 markah. Jadi untuk nahwu dan saraf ini dia antara benda yang penekanan yang paling utama selain daripada kefahaman adalah hafalan. Kita kena hafal. Untuk kita sebagai pelajar, kita belajar bahasa Arab ni, kita mesti hafal tu, dia tak boleh lari. Kalau kita tak hafal, maka susahlah untuk kita faham. Kita belajar, kita faham sikit, lepas tu kita hafal. Ataupun kita tak faham, kita hafal. InsyaAllah dan kefahaman tu akan main. Dia bahasa Arab ni, khususnya subjek dini ni, dia tak boleh lari daripada untuk kita hafal. Dan memang agama ni, kita belajar subjek agama mesti kena hafal. Kalau kita mengaji kat mana pun, dia hafal dia memang nombor satu lah. Yang tu kita kena ingat, dia bukan selain daripada kefahaman tu memang kena faham. Tapi hafal tu penting. Supaya kita boleh tahu, kita boleh gambarkan. Okey, dalam bab ni ada berapa bab kita dah boleh tahu dah. Sebab apa? Sebab kita hafal lah. Contoh, dalam al-mushtaqat ni kita tahu. Dalam al-mushtaqat ni kalau kita hafal, kita tahu dalam al-mushtaqat ni ada 8 perkara. Apa 8 tu? Yang pertama dia panggil isim fa'il. Yang kedua isim maf'ul. Yang ketiga sifat musyabahah. Yang keempat sirah mubalaghah. Yang kelima ismut tafdil. Yang keenam ismul ala. Yang ketujuh isim zaman. Yang kedepan isim makan. Jadi kita boleh tahu bila soalan dia tanya ayyin al-mushtaqat, tentukan mushtaqat yang berikut. Dia bagi ayat dah kita tentukan mushtaqat dah. Kita boleh tahu dah. Dalam mushtaqat ni yang kau hafal ada 8 benda. Jadi kita cuba cari. Kita cuba cari benda tu. Ada 8 benda dalam soalan yang ditanya tu. Tu contoh dia lah, contoh. Okey, yang pertama al-mushtaqat. Mushtaqat ni kita ulang kaji balik. Okey, iaitu asma'ul ma'khuzah. Bila sebut kita mushtaqat, dia punya takrif dia asma'ul ma'khuzah. Asma' maksudnya isim. Fi'il tak termasuk, huruf pun tak termasuk. Dia kata kat sini isim, asma' ma'khuzah. Isim yang diambil daripada lafaz fi'il yang menunjukkan kepada makna yang tertentu. Jadi bila sebut kata mushtaqat, dia hanya isim saja. Al-asma' al-ma'khuzah ni, ta'rif ni pentingnya ta'rif. Bila kita tahu, kita faham ta'rif, maka kita akan faham keseluruhan ni. Apa-apa pun kalau masalah, kita kembali kepada ta'rif. Dalam bab apa pun, bukan dalam bab bahasa Arab saja. Dalam bab hadis, ataupun dalam bab usuluddin, dalam bab syariah, dalam anahij, dalam balaghah. Kalau kita tak faham tentang satu perkara, kita kembali balik kepada ta'rif. Sebab ta'rif tu dia akan bagi gambaran keseluruhan dia. Ta'rif ni yang kita belajar dalam mantiq apa dah. Dia ada ta'rif jami' wal mani'. Dia kena buat ta'rif tu.
ke tempat ni tak mesti kamu belajar ke tak. Dia ada kuliah khams, dia ada kuliah khams kan, dia ada jins, fasal, nau, adalah lagi apa, dia ada 5 benda tu untuk buat takrif. Yang tu dalam mantik, dalam apa, dalam bukan mantik, dalam mantik dalam mantik betul. Dalam mantik. Jadi apa pun takrif memang penting, kita tak boleh nak lari daripada takrif. Kalau kita kuasai takrif, maka insya-Allah kita boleh faham keseluruhan dia. Okey, kita tengok. Mushtaqaq kita dah tahu dah. Mushtaqaq ni dia mesti isim. Bila isim fi'il tak termasuk, huruf pun tak termasuk. Okey, dia ada berapa? Dia ada 8. Mushtaqaq ni ada berapa? Ada 8. Baik, yang pertama. Isim fa'il. Yang pertama ini isim fa'il. Lidilalah ala wasf munaqama bil fi'il. Dia menunjukkan kepada orang yang melakukan. Tu isim fa'il. Contoh dia talib. Talib ni orang yang belajar. Talaba menuntut, orang yang menuntut. Talib maksudnya orang yang belajar. Daripada ni isim fa'il. Isim fa'il. Untuk kita tengok macam mana kita nak mudah saja kita nak tahu dia isim fa'il. Kita tengok fa'il sama dengan talib. Nampak? Talibun. Fa'ilun. Ni dia punya wazan dia ni. Sekiranya dia daripada fi'il sulasi saja. Nampak? Kalau dia sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad ni macam mana? Asal perkataan fi'il madhi dia 3 huruf. Kita tengok fi'il madhi dia. Talaba. Talaba. Talaba ni fi'il madhi dia. Kalau kita nak buat isim fa'il dia, kita tambah alif saja lepas daripada ta. Jadi apa? Talibun. Itu untuk kita buat isim fa'il. Untuk kita buat isim fa'il. Mudah saja. Dia atas wazan fa'il. Kita tengok fa'il talib. Fa'il talib. Contoh lain. Orang yang minum. Syariba. Syaribun. Syaribun. Orang yang minum. Dia atas wazan apa? Fa'ilun. Syaribun. Lagi apa lagi? Orang yang tidur. Naimun. Atas wazan apa? Fa'ilun. Atas wazan apa? Fa'ilun. Ini untuk isim fa'il. Mudah saja. Sekiranya dia fi'il sulasi mujarrad. Kita tengok asal perkataan dia. Kalau dia 3 huruf, maka kita tambah saja. Kita ikut wazan sebiji. Dia mesti sama dengan wazan fa'ilun. Sekiranya dia fi'il asal dia 3 huruf. Mana ni? 3 huruf ni. Talaba ni. Talaba ni 3 huruf lah. Huruf pertama ta. Huruf kedua lam. Huruf ketiga ba. Ta ni dah panggil apa? Fa fi'il. Lam ni dah panggil apa? Ain fi'il. Ba ni apa dia? Lam fi'il lah. Dia mesti kita bandingkan dengan fa'ala. Talaba, fa'ala. Nampak? Talaba, fa'ala. Dia 3 huruf saja. Dia tak ada pertambahan sama ada dia tambah alif atau tidak. Dia tak tambah. Kita tengok asal dia tu. Asal kepada fi'il madhi dia macam mana. Kalau fi'il madhi dia 3 huruf, maka isim fa'il dia kita ikut sebiji macam fa'ilun. Talaba, talibun. Syariba, syaribun. Qa'ada, qa'idun. Dia mesti sama. Kalau fi'il madhi dia 3 huruf. Ni kita kena ingat betul ya. 3 huruf. Okey, kalau fi'il madhi dia 3 huruf juga. 3 huruf tapi ditambah. Contoh dia yang bawah ni. Allama. Ni dah panggil apa? Fi'il sulasi mazid. Ni dah panggil fi'il sulasi mazid. Dia asal 3 huruf tapi dia ada pertambahan. Fi'il sulasi. Dia memang asal ada 3 huruf tapi dia ada pertambahan. Yang ni ada nanti dalam masdar ada. Ni dia tambah huruf apa? Dia tambah syadah. Kalau dia tambah syadah, mudah saja. Kamu kena tukarkan dia kepada mudhari' dulu. Macam ni, allama, tukar kepada mudhari' dulu. Yu'allimu, allama, yu'allimu. Daripada madhi, tukar kepada mudhari'. Okey, daripada mudhari' ni, kamu tukar kepada isim fa'il. Macam mana nak tukar? Buang ya depan ni, kita tambah mim. Buang ya, kemudian tambah mim. Kemudian dhammahkan mim tu saja. Baris yang belakang semua sama. Nampak? Yu'allimu. Nampak ni? Yang belakang ni yu'allimu. Nampak? Sama dengan yang belakang ni. Sama dengan alimun. Nampak? Dia sama saja. Syarat dia apa? Kita kena buang ya dan juga tukar kepada mim untuk jadikan dia isim fa'il. Yang ni kita kena ambil perhatian. Kena ambil perhatian. Kadang-kadang dah tukar. Kita tukarkan apa kepada isim fa'il. Dia bagi fi'il sulasi mazid.
Begitu juga dengan yang lain pun, kalau fa'ala, dia tambahan, dia tambah asal perkataan dia fa'ala, maka kita tukar kepada mudhari' itu fa'ala, yufa'ilu. Okey, daripada yufa'ilu tu kita buang ya depan. Dia akan jadi apa? Mufa'ilun. Mufa'ilun tu isim fa'il. Yang ni kamu kena ada beza sikit lah di antara fi'il sulasi mujarrad, asal perkataan dia 3 saja, dengan asal perkataan dia 3 yang ditambah. Kat sini ditambah syaddah. Bila tambah syaddah, maka isim fa'il dia pun berbeza. Isim fa'il dia akan kita kena tukar pi dekat ya dulu, pi mudhari' dulu, maka daripada mudhari' tu baru kita tukar kepada isim fa'il. Okey, ini untuk isim fa'il. Kalau isim maf'ul sama juga. Isim maf'ul pun sama juga. Ismul maf'ul, sekiranya ada fi'il sulasi mujarrad, fi'il sulasi mujarrad asal ada 3 huruf, maka untuk isim maf'ul dia kita ikut sebiji. Dia punya wazan dia ismul maf'ul. Macam sini maftuhun, nampak? Maftuhun sama dengan maf'ulun. Dekat maf'ul ni dia tambah apa? Dia tambah mim tu tak? Mim dengan waw. Asal perkataan fa'ala, kemudian nak jadi tukar isim maf'ul lah, daripada ismul maf'ul ditambah mim dengan waw, maka kat sini pun sama. Kita tambah mim depan, kemudian waw. Maf'ulun, maftuhun, matlubun. Sekiranya dia fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad maksudnya asal dia memang 3 huruf. Kamu kena ingat. Fi'il sulasi dia ada 2. Yang pertama mujarrad, yang kedua ada mazid. Mazid tu ditambah. Yang mujarrad dia asal dia memang 3 huruf. Memang betul-betul 3 huruf. Dia tak ada tambahan apa. Akala, syariba, qa'ada, nama, ba'a. Dia memang asal 3 huruf. Dia tak ada apa. Tak ada tambahan apa langsung. Dia memang 3 huruf semata-mata. Bila 3 huruf semata, memang bila kita nak tukarkan dia kepada isim maf'ul, kita kena ikut wazan maf'ulun. Tu maf'ulun. Kalau dia fi'il sulasi asal dia memang 3 huruf, tak ada pertambahan. Sekiranya dia ada pertambahan, dia bukan asal dia 3 huruf, dia ada pertambahan. Contoh yang bawah ni nampak, baraka. Baraka ni berapa huruf ni? Kita tengok, baca. Dia ada 4 huruf kat sini, betul tak? Dia ada 4 huruf. Baraka. Ni dia panggil fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi yang asal dia 3 huruf, kemudian dia tambah dengan huruf. 1 huruf. Ada juga ditambah dengan 2 huruf, dan juga ada yang ditambah dengan 3 huruf. Ada dalam nota. Nota kilat saya dah bagi ni. Saya tengok, kamu boleh nampak ni. Saya akan paparkan nota ni. Kamu nampak fi'il. Ni saya tengok. Okey, nampak. Ni yang bawah ni nampak. Ni fi'il. Fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi mazid. Fi'il yang ditambah dengan huruf. Ada yang ditambah 1 huruf. Apa dia? Ni contoh af'ala. Dia tambah alif di hadapan. Fa'ala. Dia tambah syaddah. Lagi huruf ni fa'ala. Untuk 1 huruf pertambahan ada 3 saja pecahan. Yang ni pun kita kena hafal. Ada 3 saja pecahan. Kalau 2 huruf ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Tafa'ala. Dia tambah ta dengan alif. Tafa'ala tambah ta dengan syaddah. Ni dah tambah 2 huruf ni. Alif dengan ta. Alif dengan nun. Alif dengan syaddah. Kemudian untuk 3 huruf, 1 saja wazan. Istaf'ala ditambah alif sin ta. 1 saja. Yang ni kita kena hafal lah. Pertambahan ni. Fi'il sulasi mazid. Yang tambah 1 huruf ada 3. Fi'il sulasi mazid yang tambah 2 huruf ada 5. Fi'il sulasi mazid yang tambah 3 huruf ada 1. Yang ni kena hafal ya. Tak boleh lari ya. Ni kita kena hafal. Untuk kita buat wazan. Untuk kita buat. Okey, kita kembali balik dekat tajuk kita yang asal ni. Ni nampak. Isim maf'ul. Okey, sekiranya dia ditambah dengan 1 huruf ataupun 2 huruf ataupun 3 huruf, maka untuk buat isim maf'ul pun berbeza. Macam mana kita tukar pi dulu fi'il mudhari'. Kalau baraka, tukar kepada fi'il mudhari' apa? Yubariku. Okey, nak buat isim maf'ul macam mana? Tukar ya di hadapan ni kita padam, kemudian kita tambah mim, dan juga sebelum baris akhir kita fathahkan. Dia akan jadi apa? Mubarakun. Buang ya depan, kemudian tambah mim depan, dan kasrahkan
huruf sebelum akhir. Huruf ra ni lah, huruf dua sebelum akhir ni. Fathahkan, kita fathahkan dia. Mubarakun, mubarakun. Dia akan jadi apa? Mubarakun. Kalau yang isim fa'il, kita kekalkan seperti asal. Kita kekalkan yubariku. Kalau isim fa'il dekat sini, dekat yubariku ni, dia akan jadi apa? Mubarikun. Mubarikun. Kalau isim maf'ul lah, mubarakun. Mubarakun. Ini kena ambil perhatian sikit. Mubarakun. Mudah saja. Kita tengok elok. InsyaAllah kita boleh faham. Fi'il sulasi mazid, fi'il sulasi yang ditambah, dia bukan asal 3 huruf, tapi dia ada pertambahan. Kat fi'il madhi tu dah ada pertambahan siap dah. Sama ada dia af'ala ke, ataupun fa'ala ke, ataupun fa'ala. Macam kat sini contoh dah bagi baraka. Kalau kita nak buat isim fa'il, kita buang ya depan, kita tukar dulu kepada mudhari'. Baraka tukar kepada mudhari' dulu. Baraka akan jadi apa? Yubariku. Okey, daripada yubariku ni kita nak buat isim fa'il. Fa'il, ingat isim fa'il. Baraka, yubariku. Ya tu kita buang. Ya hadapan yubariku tu, you tu, ya tu kita buang. Kita tukar kepada mim dan kita kekalkan yang belakang tu. Dia akan jadi apa? Mubarikun. Mubarikun tu untuk isim fa'il. Kalau isim maf'ul macam mana? Benda yang sama juga. Kita tukar fi mudhari' juga. Baraka, yubariku. Okey, yubariku juga. Kita buang juga ya depan tu, kita tambah mim. Cuma beza dia dekat ra saja. Dekat ra. Mubarikun. Nampak? Dekat ra saja. Kalau mubarikun, isim fa'il. Kalau kita nak jadikan dia isim maf'ul, kita tukar baris saja. Ra tu kita fathahkan dia. Kita fathahkan dia. Mubarakun. Tu untuk isim fa'il. Itu untuk isim maf'ul. Mubarakun. Isim maf'ul. Mubarakun. Ni contoh dah ni. Kamu boleh tengok tengok slow-slow dah ni. InsyaAllah boleh tengok. Kalau isim fa'il, dia kasrahkan sebelum akhir, dua sebelum akhir. Kalau isim maf'ul, dia akan fathahkan sebelum akhir. Dia ada tulis tepi tu. Nampak? Min sulasi ghairu min fi'il ghairu sulasi. Okay. Ibdal, tukarkan harful mudhara'ah, tukarkan huruf mudhari', mim. Nampak? Dia tukarkan ya ni kepada mim. Madmuman ma'a fathah qabla akhir. Nampak? Tukarkan mim yang didomahkan. Mim ni kita domahkan dia. Kita tukarkan mim, kita domahkan mim, kemudian ma'a fathah qabla akhir, bersama kita fathahkan. Nampak? Kita fathahkan ra ni, kita fathahkan sebelum akhir. Itu yang kedua. Yang ketiga, sifatul musyabahah. Lidilalah ala ma'na fa'il ma'al luzum. Sifat musyabahah menunjukkan kepada apa, sentiasa. Nampak? Karimun ma'al, sentiasa mulia. Farihun, sentiasa gembira. Ni dia punya sifat dia ni. Abyadun, sentiasa putih. Ini selalu kena kepada manusia lah, sifatul musyabahah ni. Menunjukkan ke atas makna isim fa'il, menunjukkan kepada sentiasa. Kamu tulis itu sentiasa. Jangan tulis kat buku tu. Buku ni jangan conteng, jangan tulis apa-apa jawapan tu. Kalau dah tertulis, biarkan. Tapi jangan tulis apa-apa, sebab ni buku sekolah punya. Buku sekolah. Nanti kamu kena bagi balik. Okey, sifat musyabahah menunjukkan kepada makna sentiasa. Okey, sirah mubalaghah menunjukkan kepada makna bersangatan. Sangat. Kita translate dia sangat depan. Alimun, sangat mengetahui. Ghafurun, sangat pengampun. Qahhar, sangat perkasa. Sirah mubalaghah ni selalunya digunakan kepada Allah Ta'ala lah. Sirah mubalaghah. Sebab tu kita terjemah dengan sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sangat. Dengan nama Allah yang maha pemurah. Ar-Rahman, yang sangat pemurah. Kita boleh terjemahkan dengan sangat pemurah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang sangat pemurah, lagi sangat mengasihani. Sebab apa? Sebab Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu merupakan sirah mubalaghah. Apa dia? Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan sirah mubalaghah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan yang sangat pemurah. Ar-Rahman. Ar-Rahman apa dia? Ar-Rahman merupakan sirah mubalaghah. Ar-Rahman, Allah yang sangat pemurah. Ar-Rahim, lagi sangat penyayang. Jadi untuk sirah mubalaghah ni selalu digunakan untuk nama Allah lah. Macam kat sini semua.
alimun. Ada atas wazan apa? Fa'ilun, ghafurun, fa'ulun, fa'alun, qahharun. Sirah mubalaghah digunakan untuk Allah Ta'ala. Kalau nampak dah macam sama dengan sifat musyabahah pilihan. Okay, sifat musyabahah ni selalu digunakan kepada manusia. Karimun, yang sentiasa mulia. Yang sentiasa mulia. Nak kata sangat mulia dekat manusia ni, tak apa nak kenal lah. Kalau dia sentiasa, tak apalah, sentiasa gembira. Ada orang kata dia ni sangat gembira, sangat gembira. Tak apa dengan dia sentiasa gembira. Sifat dia, sifat kepada seorang. Okay, ismu tafdil menunjukkan perbandingan di antara satu perkara. Asra' lebih laju, akbar lebih besar, asghar lebih kecil. Ni dia guna apa? Atas wazan af'al, af'al. Okay, isim alat menunjukkan kepada alat sesuatu perkara. Ni dia punya wazan mif'alun, mif'alun, mif'alatun, fa'alatun. Dia menunjukkan kepada alat lah. Minsyarun gaji, mistaratun pembaris, salajatun peti air. Ni apa? Menunjukkan kepada alat. Okey, isim zaman menunjukkan kepada masa. Maghrib, waktu maghrib. Ni dia punya wazan mau'id, waktu janji maulid, tempat dilahirkan. Multaqa, tempat berhimpun. Ismul makan menunjukkan kepada tempat, tempat menunjukkan kepada tempat. Yang ni menunjuk kepada masa, isim makan menunjuk kepada tempat. Makhzan, apa dah? Makhzan ni apa? Store. Tempat dah tu, store tu. Maudi', tempat letak. Madrasah, sekolah. Tempat belajar. Okey, ni apa? Mushtaqat. Ada 8 saja yang kita kena ingat. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, sirah mubalaghah, ismu tafdil, ismu alat, ismu zaman juga isim makan. Baik. Yang kedua, tajuk yang kedua, masdar. Masdar yang kedua, masdar sulasi mazid. Selesai dah mushtaqat, selesai dah. Kemudian masdar sulasi mazid. Masdar sulasi mazid. Kita tengok nota kilat. Yang ni mudah, kita tengok nota kilat. Masdar sulasi mazid. Ada apa? Macam tadi. Kalau dia tambah satu huruf ada 3. Apa dia? Af'ala. Fa'ala dengan fa'ala. Kalau dia tambah dengan 2 huruf ada 5. Tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'alla. Kalau tambah dengan 3 huruf ada 1 saja wazannya. Istaf'ala. Yang ni kamu 5 minit. InsyaAllah kamu boleh ingat lah benda ni. Baca, kalau kita baca, kita hafal. Cuba hafal. Kita boleh ingat benda ni. Kita ulang-ulang. Af'ala. Masdarnya apa? If'alan. Fa'ala. Taf'ilan. Fa'ala. Mufa'alatan. Ini untuk harful wahid. Huruf yang ditambah. Fi'al sulasi yang ditambah dengan 1 huruf. Ni dah bagi contoh lain kepada ansya'a. Insya'an. Kita tukar kepada mudhari' dulu nak bagi senang. Af'ala yuf'ilu if'alan. Yang ni tak ada lah. Dia punya mudhari' tak tulis. Kita tulis sendiri. Af'ala yuf'ilu. Mudhari' tambah ya ni, bukan bayar mana. Af'ala yuf'ilu masdar if'alan. Fa'ala tambah jadi mudhari' yuf'ilu. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Yang tepi ni mutala'atan. Dia punya madhi ni mesti sama dengan fa'ala. Tala'a yutali'u mutala'atan. Sama juga yang bawah ni. Kalau ditambah dengan huruf tafa'ala. Tukar mudhari' dulu. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Yang bawah ni pula. Tafa'ala. Tukar mudhari' dah. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Ifta'ala. Tukar mudhari' yafta'ilu ifti'alan. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Infa'ala. Tukar mudhari' yanfa'ilu infi'alan. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan. If'alla. Tukar mudhari' jana. Yaf'ilu if'ilalan. Okey, tapi contoh dah bagi. Kita ambil yang ni. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Yang bawah ni takasuran. Maksudnya takasara yatakasaru takasuran. Okey, yang kedua pula. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Yang bawah ni. Dia bagi tajahudan. Maka maksudnya asal dia macam mana? Tajahada yatajahadu tajahudan. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan.
Masdar yang sebelah ni ijtihadan, maka sudah pastilah sama dengan ifta'ala pada ijtahada yajtahidu ijtihadan. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Yang terpilih intalaqa intilaqan, maka asalnya adalah intalaqa yantaliqu intilaqan. Kalau yang bawah ni if'alla yaf'ilu if'ilalan, yang terpilih ihmiraran, maka ihmarra yahmirru ihmiraran. Mudah saja kita baca 10 kali, ingat benda ni. Kita boleh bagi apa pun jenis fi'il, kita boleh tasrif sendiri. Kita kena main saja. Okey, istaf'ala. Ini fi'il madhi dia. Istaf'ala. Okey, siapa boleh jawab mudhari' dia macam mana? Ada orang boleh jawab mudhari' kepada istaf'ala? Yastaf'ilu. Naam, sahih. Ahsan. Yastaf'ilu istif'alan. Okey, yang sebelah ni istighfaran. Asal dia apa dia? Istighfara yastaghfiru istighfaran. Mudah saja. Ingat, dia wazan ni dia takkan tambahan, dia tak tambah. Dia ni saja. Kalau satu huruf dia tambah satu huruf, maka ada 3 saja. Af'ala, fa'ala dengan fa'ala. Kalau dia tambah 2 huruf, ada 5 saja. Tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'alla. Kalau 3 huruf, satu saja wazannya istaf'ala. Kita hafal ni, insya-Allah kita boleh faham, insya-Allah. Ni siapa dia, kita mengaji apa qawaid ni, cita-cita dalam kamu kena niat dalam diri kamu tu, apa, aku belajar qawaid ni supaya faham nanti boleh untuk faham Quran, untuk faham hadis Nabi, dan belajar ni supaya boleh jadi alim. Tu tujuan kita mengaji ni, bukan sekadar nak bagi belajar ni bagi periksa lulus cukup dah, ataupun belajar ni nak pergi mumtaz saja dah. Hak tu tak apa-apa, tak boleh tak apa tepat lagi. Niat kita mengaji agama ni supaya kita boleh jadi alim. Kita faham agama ni, insya-Allah kita boleh jadi alim. Nak lagi elok, cita-cita ni hak lelaki ni, hak ada lelaki berapa orang ni, saya nak tengok lelaki lah ni ada berapa orang. Hak geng lelaki ni niat mengaji agama ni, kita niat sampai kita boleh jadi mufti senang. Saya mengaji agama ni, saya nak bagi jadi alim, insya-Allah. Satu hari nanti saya akan boleh jadi mufti. Barulah kita mengaji ni, kita rasa kita akan mengaji sungguh-sungguh. Kita boleh faham bahasa Arab. Kita boleh faham kitab nanti. Kalau ada apa-apa masalah, kita boleh jawab. Kita boleh faham kitab. Okey, ini untuk bab yang kedua, masdar. Okey, bab yang ketiga. Bab ketiga ni dengan hak ni senang lah. Okey, bab ketiga. Mana ni? Fi'il ruba'i mazid. Ni sikit ni, tak banyak dah fi'il ruba'i mazid. Fi'il ruba'i mazid asal dia adalah 4 huruf. Asal dia 4 huruf. Macam tadi sulasi asal dia 3 huruf. Tapi yang ruba'i mazid ni dia asal dia 4 huruf, tapi dia ada pertambahan. Kamu tengok ni. Okey, fa'lala ni asal dia. Fa'lala ni asal dia, huruf asal dia. Dia bukan ada pertambahan dah. Dia memang asal dia fa'lala. Asal dia memang fa'lala. Untuk fi'il ruba'i mujarrad. Nampak ni fi'il ruba'i mujarrad ni, fa'lala ni. Dia pertambahannya hanya 2 saja. Mudah. Kalau yang sulasi tadi banyak tidak? Yang sulasi tadi kalau tambah 1 huruf ada 3. Kalau tambah 2 huruf ada 5. Kalau tambah 3 huruf ada 1. Dia punya wazan dia. Tu banyak. Okey, kalau untuk ruba'i mazid, ruba'i 4 ni, ruba'i mazid, dia hanya ada 2 saja. Yang pertama ditambah dengan huruf ta. Asal dia fa'lala, dia akan jadi apa? Tafa'lala. Okey, lagi satu dia tambah apa? If'alalla. Yang pertama ni dia tambah ta depan. Yang belakang sama-sama dengan depan ni. Sama dengan fa'lala depan ni. Dia hanya 2 wazan saja. Wazan pertama tafa'lala, wazan kedua if'alalla. Wazan kedua apa? If'alalla. Mudah saja kamu hafal. Untuk fi'il ruba'i mazid ada 2 saja wazan dia. Yang pertama apa dia? Tafa'lala. Yang kedua if'alalla. Allah, mudah. Tak sampai seminit kita boleh ingat ni. Tak sampai seminit kita boleh skor muntah untuk madah
annahu saraf. Untuk bab apa dia? Bab fi'il ruba'i mazid. Ada dua saja pertambahan apa? Tafa'lala dengan if'alalla. Tafa'lala if'alalla. Yang ni kalau kamu baca tiap hari ni, ingat macam tu. Boleh ingat sampai ke mati bro ni. Okey, settle bab ni. Okey, bab seterusnya masdar af'al ruba'i. Yang tadi kita belajar fi'il dia. Yang ni masdar kepada fi'il tadi. Okey, kalau fa'lala. Macam mana kita nak jadi masdar dia? Okey, kita tasrif dulu kepada fa'lala, kita tukar kepada mudhari' macam tadi juga. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Ni dia punya masdar dah. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Yang sebenarnya zalzalatan, maka asal dia sama macam yang depan ni. Jadi apa dia? Zalzala yuzalzilu zalzalatan. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Zalzala yuzalzilu zalzalatan. Okey, mazid. Pertambahan mazid. Ada dua yang kita belajar tadi. Apa dia? Dia tambah dengan tafa'lala. Yang pertama, yang kedua if'alalla. Okey, tafa'lala kita tasrif dulu untuk kita pi masdar. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan. Yang sini dia bagi tabaksara. Tabaksuran. Jadi asalnya adalah tabaksara yatabaksaru tabaksuran. Tabaksara yatabaksaru tabaksuran. Okey, yang bawah ni if'alalla. Mudhari' dia yaf'alillu if'illalan. Dia punya masdar. If'illalan. Yang tepi ni dia bukan itmi'nanan. Maksudnya itma'anna yatma'innu itmi'nanan. Itma'anna yatma'innu itmi'nanan. Baik. Masdar af'al ar-ruba'i. Selesai. Senang. Bab ruba'i ada dua saja. Ada punya pertambahan dia. Untuk ruba'i mazid. Dia ada dua saja. Yang pertama wazan dia tafa'lala. Yang kedua if'alalla. Masdar dia macam mana? Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan. Kalau yang kedua tu if'alalla yaf'alillu if'illalan. Oh, mudah ni kita tu serifun sonok kita kalau kita boleh ingat ni. Okey, bab seterusnya lagi dua tajuk. Tu je lah Ustaz. Ha? Tu je lah. Apa dia? Tu saja. Untuk ruba'i mazid senang dua tu saja. Yang banyak tu adalah sulasi mazid tu yang banyak yang sampai apa kalau satu huruf apa? Dia tambah ada berapa wazan? Hafiz. Untuk ruba'i. Huruf. Nah. Kalau pertambahan satu huruf ada berapa wazan? Untuk sulasi mazid. Ada 3. 3. Ada 3. Kalau 2 huruf ada berapa? 5. Ada 5, betul. Kalau 3 huruf ada? 6. Dah, memang ada 6 dia punya. Ada berapa wazan dia? Satu saja wazan dia. Istaf'ala. Untuk sulasi mazid tu yang banyak tu, pecahan dia tu. Kalau untuk ruba'i 2 saja. Kan tafa'lala dengan if'alalla. Yang tu saja. Duk saya sebab tu kita untuk hafal untuk ruba'i ni seminit tak sampai kita boleh ingat. Tafa'lala if'alalla. Duk ulang 10 kali. Tafa'lala if'alalla. Tekan tak ingat. Okey, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Ni senang ni. Ni 2 minit selesai. Jumlah fi'liyah. Jumlah yang dimulai dengan fi'il. Ayat yang mula dengan fi'il. Tak kira apa fi'il pun, sama ada fi'il madhi ke atau fi'il mudhari' atau fi'il amar. Ayat tu kalau mula dengan fi'il kita panggil pada jumlah fi'liyah. Contoh dia akal tu tufah, saya makan apple. Akal tu nasi lemak, saya makan nasi lemak. Tu jumlah fi'liyah lah tu. Akal tu saya makan fi'il fa'il. Nasi lemak tu jadi maf'ul bih. Akal tu tufaha, saya makan apple. Akal tu dalam tu ada fi'il kemudian ada fa'il. Akal tu saya makan, maksudnya dalam tu fi'il fa'il. Apple tufaha, dia jadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih hukum dia mansub. Mansub dengan apa? Dengan fathah az-zahirah. Sebab tu kita baca dengan tufaha. Tu untuk fi'il jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah kamu kena ingat. Jumlah fi'liyah dia ada 3 beradik. Untuk kita i'rab. Dia tak boleh lari. Dia mesti ada fi'il, fa'il dan juga maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ni untuk jumlah fi'liyah. Jumlah yang asal dia mula dengan fi'il, dia tak boleh lari. Dia ada 3 beradik. Dia ada 3 kawan. Dia ada 3 kawan rapat. 3 orang ni dia pakai kawan rapat lah. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Dia takkan kawan dengan orang lain lah. Ada kawan 3 ni saja. Ni adalah jumlah fi'liyah. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Yang ni kena ingat lah.
Kamu mengaji nanti sampai universiti pun, sampai kamu boleh sambung PhD pun, dia ada 3 benda ni saja, dia akan ulang fi'il, fa'il, maf'ul bih untuk jumlah fi'liyah. Okay, kalau jumlah ismiyah ialah jumlah yang dimulai dengan isim. Jumlah yang dimulai dengan isim, kita panggil dia sebagai jumlah ismiyah. Tak kira apa jenis isim sekalipun, dia dipanggil sebagai jumlah ismiyah. Sama ada isim tu isim yang zahir ataupun isim alam, nama orang. Nama orang kah, isim zahir kah, isim isyarat kah, haza, hazani kah, ataupun isim mausul allazi, ataupun isim dhamir, mula dengan isim dhamir pun, ini kita panggil sebagai jumlah ismiyah. Tak kira apa jenis isim pun, kalau dia mula ayat dia dengan isim, maka kita panggil dia sebagai jumlah ismiyah. Okey. Untuk jumlah ismiyah, dia ada 2 benda yang kita kena ingat. Apa dia? Mubtada' dan khabar. Untuk kita i'rab. Mubtada' dan khabar. Yang ni tak boleh lari. Mubtada' dan khabar. Kalau jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kalau jumlah ismiyah, mubtada' khabar. Mubtada' khabar. Contoh ayat. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Tu jumlah apa? Siapa boleh jawab? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Taib, ahsan. Okey, kalau kita nak i'rab dah macam mana? Adakah dia termasuk dalam kategori fi'il, fa'il, maf'ul bih ataupun mubtada' khabar? Mubtada' khabar. Na'am, mubtada' khabar. Hadza mubtada', qalamun khabar. Mudah saja. Hadza ismun isyarah mabniyun fi mahalli raf'i mubtada'. Tu i'rab lengkap. Ismun isyarah mabni fi mahalli raf'i mubtada'. Tak betul sangat. Hadza i'rab tu mubtada'. Qalamun. Qalamun adalah khabar marfu' bidhammah az-zahirah. Sebab tu kita baca dengan qalamun. Tak baca dengan qalamin ataupun qalaman. Sebab apa? Sebab dia khabar. Hukum dia adalah marfu'. Marfu' dengan apa? Dengan dhammah az-zahirah yang kita nampak. Dia pula haza qalamun tu khabar apa? Khabar ada 3 jenis. Khabar mufrad ataupun khabar jumlah ataupun khabar syibu jumlah. Nanti kita akan belajar benda tu. Dia termasuk dalam khabar mufrad. Okey, seterusnya lah fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Yang ni minggu depan tajuk buah ni. Minggu depan. Fi'il lazim dan juga fi'il muta'addi. Last. Fi'il lazim, fi'il yang tak perlu kepada maf'ulun bih. Senang saja. Manakala fi'il muta'addi, dia perlu kepada maf'ulun bih. Dia jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Cuma fi'il lazim ni tak perlu kepada maf'ulun bih. Dia cukup hanya kepada fa'il saja. Kepada kawan dia nombor 2 saja cukup lah. Dia tak pergi kepada kawan dia nombor 3. Fi'il lazim, contoh dia qama. Qama ni, dia hanya perlu kepada fa'il saja. Dah cukup dah untuk kita faham ayat tu. Qama. Qama Zaidun. Zaid telah berdiri. Okey, cukup lah. Qama fi'il, Zaidun fa'il. Cukup. Orang dah faham dah. Kalau fi'il tadi dia perlu kepada maf'ul bih, dia perlu kepada orang yang nombor 3. Akala Muhammad. Muhammad makan. Okey, tak cukup lagi. Dia mesti ada Muhammad tu makan apa? Muhammad makan apple, Muhammad makan nasi lemak, Muhammad makan nasi kenduri. Muhammad makan chicken chop. Muhammad makan steamboat. Dia mesti ada. Steamboat, chicken chop tu kita panggil sebagai maf'ul bih. Apa benda yang dia makan? Kalau qama saja, qama Zaidun, Zaid diri. Zaid diri, lepas tu kita nak tambah apa ayat belakang tu? Tak boleh nak tambah dah. Zaid diri saja. Zaid diri. Dia tak perlu kepada nombor 3. Cuma nak tambah boleh belakang tu. Boleh tambah huruf jar saja. Zaid diri atas kursi. Zaid diri di dalam kelas. Dia mesti ada huruf jar dia. Zaid diri di depan rumah dia. Zaid diri dalam bilik dia. Dia akan jadi huruf jar agak lepas tu. Contoh Zaid diri pada atas kursi. Qama Zaidun alal kursi. Ala tu huruf jar. Okey, Zaid diri apa? Zaid diri di hadapan pintu rumah dia. Zaidun qama amama tu zaraf. Dia tak boleh pi dah. Dia tak boleh nak letak isim dah belakang tu. Dia paling nak lepas letak pun dia hanya boleh letak huruf jar ataupun zaraf saja, dua tu. Yang tu kita panggil sebagai fi'il lazim. Fi'il lazim. Dia hanya cukup sekadar fa'il saja. Lepas fi'il, fa'il. Lepas tu tak ada, kita boleh letak huruf jar tu. Kalau macam yang lain kita kena letak dalam maf'ulun bih baru ayat tu lengkap. Faham? Faham. Nah. Senang. Boleh lah. Boleh Okey, ni saya ada saya share sekejap.
Oh, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Ada soalan tu, ada nota, bukan nota. Tak apa, saya share soalan dalam tu, dalam group. Kamu cuba jawab soalan. Kalau apa-apa tak faham boleh tanya. Okey, untuk apa tajuk 5 tajuk ni ada apa-apa soalan? Any question? Ada apa-apa soalan? Ada. Kalau tak ada saya akan hantar. Okey. Tak saya hantarlah apa tengok dalam grup tu. Kalau tak faham boleh tanya. Saya try apa share screen lah. Kita try jawab 3 soalan cukup. Yang lain tu kamu sambung. Ada nampak ni. Dia kelabur sikit soalan ni. Saya dah hantar lah soalan ni dalam grup kita. Okey, soalan yang sama saja. Tengok soalan nombor 1. Okey. Imla al-fuqar atiyah bil mushtaq al-munasibah. Penuhkan jawapan ruang kosong berikut dengan jawapan yang munasabah. Okey, Al-Khawarizmi dia bagi alima. Dia suruh tukarkan ni kepada mushtaqah yang sesuai. Khawarizmi di dalam bidang perubatan. Apa yang sesuai kat sini? Mushtaqat ada 8. Yang mana sesuai? Sama ada kita nak letak dia isim fa'il ke ataupun isim maf'ul ataupun sifat mubalaghah ataupun sifat musyabahah. Fa'il. Apa dia? Isim fa'il tu. Naam, betul. Isim fa'il. Yang sesuai apa? Isim fa'il. Jadi jawapan dia adalah untuk sini adalah Al-Khawarizmi alimun fi majal tib. Khawarizmi seorang yang alim dalam bidang perubatan. Okey, yang kedua, mal laqab, apakah dia gelaran? Tapi ini syahara di Syekh Tantawi. Apa dia? Sama ada isim fa'il ataupun isim maf'ul ataupun sirah mubalaghah, sifat musyabah, isim alat, isim zaman, isim makan, isim alat tak sesuai lah. Apa gelaran apa? Mal laqab, kita letak dengan isim maf'ul, masyhurun. Apa gelaran yang sesuai? Masyhurun. Nampak? Az-zanbun, dosa. Lakinna syafa'ah marjuah, tetapi syafa'an itu yang diharapkan.
Apa ni jawapannya? Dosa itu banyak. Kasura. Banyak. Sangat banyak. Ataupun sentiasa banyak boleh. Zambun kasirun. Dosa itu banyak. Tapi syafaat itu yang kita harapkan. Untuk soalan 4. La. Kamu boleh buat lah. Cuba buat. Cuba buat. Okey, yang bawah ni. Yang bawah. Ni kelabu teruk. Tapi dalam ni saya dekat gambar. Elok. Okey, hawil tukarkan af'al yang berikut kepada masdar. Dia bagi siap lah. Dia bagi fi'il kat sini. Kemudian kita tukar kepada masdar. Try buat boleh ke tak? Contoh yang pertama dia bagi akhraja. Akhraja tukar kepada masdar adalah ikhrajun. Akhraja atau wazan af'ala. Boleh tengok nota tu. Af'ala yuf'ilu if'al. Betul tak? Kat sini akhraja yukhriju ikhraj. Kita jawab 3 soalan cukup. Yang lain kamu cuba. Okey. Akhi as-saghir. Akhi ni apa? Akhi ni adalah adik saya. Akhi adik saya. Akhi. Kita belajar malam pun ni. Kita belajar tajuk lah. Tajuk apa kita belajar pun ni? Malam tu. Idhafat. Betul tak? Idhafat. Jadi akhi ni adalah idhafat ni. Setiap isim yang bersambung dengan dhamir itu adalah idhafat. Jadi akhi. Adik saya. Idhafat dia sandarkan adik kepada saya. Jadi adik saya. Akhi. Ya ni apa dia? Mudhafun ilaih. Akhun adalah mudhaf. Akhi ni adalah mudhafun ilaih. Akhi saghir. Adik saya yang kecil. Ni sifat ataupun na'at. Adik saya yang kecil. Istakhdama. Okey. Tukar kepada masdar. Istakhdama. Atas wazan apa? Istakhdama. Istaf'ala. Naam. Istakhdama atas wazan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Istakhdama yastakhdimu istikhdaman. Okey. In khafada. Atas wazan apa? In khafada. In fa'ala. Naam, in fa'ala. Atas wazan in fa'ala. Kita tasrih in fa'ala. In fa'ala yanfa'ilu infi'al. In fa'ala yanfa'ilu infi'al. Jadi kat sini in khafada yankhafidu inkhifadun. Ni jawapannya. Boleh. Okey. Yang bawah intasharat. Atas wazan apa? Intashara. Infa'ala juga. Sama juga. Infa'ala yanfa'ilu. Tak. Atas wazan ifta'ala. Intashara atas wazan ifta'ala. Sebab asal intashara adalah nasyara. Dia punya fi'al madhi dah nasyara. Dia tambah alif dengan ta. Jadi ifta'ala. Dia ada tambah ta kat sini. Ifta'ala yafta'alu ifti'al. Intashara yantashiru intisharan. Yang bawah ni kamu boleh jawab. Cuba boleh jawab. Okey, tayyib. Ada apa-apa soalan? Sebelum kita akhirkan kita punya perbincangan pada hari ini. Udin, haduk mana? Apa? Ada apa-apa soalan? Saya duduk kat belakang kurium. Depan kurium. Any question? Ada Ustaz, tak ada. Tak ada? Okey, tak ada. Boleh start. Boleh cuba jawab. Nak main rumah nak tengok. Kau dia main rumah. Belakang. Okey. Untuk apa jadual yang saya bagi. Bukan yang saya bagi. Jadual saya bagi. Cikgu Aisyah bagi tu. Jadual kamu start pada pukul 10 pagi sampai 12 tengah hari saja. Yang petang tu abaikan. Yang petang tu silap. Jadi sehari 5 subjek saja. Sehari 5 subjek. Ahad sampai Khamis start pada pukul 10 hingga 12 tengah hari saja. Fahimtum? Okay, syukran
على استماعكم ومشاركتكم في جوجل ميت اليوم. إن شاء الله سنواصل درسنا في مادة اللغة العربية في أسبوع القادم إن شاء الله. Kita akan sambung pada minggu depan sekiranya tak ada apa-apa lah. Kalau tak faham nak buat kelas personal ke apa, okey boleh, kita boleh adjust. Kami tak faham, 3 orang kami tak faham Ustaz. Kami nak buat kelas Ustaz malam, boleh, tak ada masalah. Kita boleh try. Bagi tajuk kita akan belajar. Kami nak 3 orang Ustaz, kami nak belajar. Tak apa nak faham boleh. Ataupun 5 orang aja boleh, tak ada masalah. Cuma kelas yang tetap adalah hari siang. Okey, terima kasih kerana masuk pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada Yaumul Khamis untuk Madah Usul Din. Kami untuk Madah Usul Din. Tayyib. Syukran jazilan. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.